Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Situ Kan Cerita. Nama aku Acap. So pada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih, dan korang punya sokongan tu sangat-sangat memberikan aku semangat untuk terus buat konten video-video seram untuk korang semua. Dan pada korang yang mungkin baru jumpa channel aku ni ataupun yang belum lagi tekan butang subscribe tu, apa lagi guys, tekan butang like, share, subscribe dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang nanti. Okey, macam video aku yang lepas, aku ada ceritakan tentang satu kisah yang bertajuk Waris. Okey. So malam ni insya-Allah aku akan sampaikan sambungan kelanjutan tentang apa yang terjadi pada keluarga Cik Azman dan Puan Junaidah selepas dia berubat dengan Wak Sarip. Ya, kalau korang nak tahu ceritanya macam mana, tonton video aku ni sampai habis. And let's check it out. #Serampan. Okay guys, selepas malam tu semuanya nampak normal, semuanya nampak sihat, semuanya okey. Dan Azman pun nampak seolah Azman pun nampak akan ada sinar bahagi untuk keluarga mereka. Cuma Syafiq ni dia selepas daripada kejadian dia sawal malam tu, dia dapat satu kelebihan. Nak kata kelebihan tak tahulah, kelebihan mungkin kelebihan yalah, kelebihan yang dia boleh nampak benda yang kita tak boleh nampak guys. Dan dia pun telah dirujukkan kepada Wak Sarip. Azman dah bawa dia pergi jumpa Wak Sarip. Wak Sarip kata dia tak mampu nak tutupkan hijab dia tu, sebab ni semua adalah kuasa Allah, kuasa Tuhan lah. Dan apa yang Wak Sarip pesan pada Azman, minta si Azman sendiri dan anak dia perbanyakkan baca-baca ayat suci Al-Quran, dan solat jangan tinggal. Itu sebagai pendinding dirilah daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus ni. Okay, dia selepas dapat tahu yang Syamim ni boleh nampak benda-benda yang tak patutnya nampak ni, keraplah juga Azman pergi ke rumah Wak Sarip ni. Sebulan sekali, 2 minggu sekali pergi kan. Lepas tu Wak Sarip nampak yang Syafiq ni ada kelebihan lain, iaitu dia boleh merawat orang. Dia boleh bantu untuk benda-benda kecil lah, sakit-sakit misteri yang kecil-kecil ni dia boleh bantu. Even ada satu hari tu dekat rumah Pak Long si Syafiq ni, ataupun Abang Long kepada Junaidah dan Azman. Waktu tu dia orang buat gathering kat rumah. Tiba-tiba si Syafiq ni menegur tau, Wak Long, rumah Wak Long ni ada budak kecil dekat atas tengah main-main, kata dia. Kau bisa betul Fik, kau ni aku duduk sini dah lama tak. Lepas tu Mak Long mencelah, tapi betul juga bang, kita kan selalu dengar ada suara budak lari-lari kat bawah, orang main guli tu. Mungkin itulah tu. Fik, cuba kau tengok Fik. Mak Long cakap macam tu. So Syafiq ni pun terus bangun. Okey, ketika ni Syafiq dah berusia lebih kurang 14 tahun macam itulah, dekatan 2 apa semua. Maknanya dia dah remaja dan dia boleh, badan dia gagah sikit kan, nak bantu, nak buat benda-benda macam ni lah. Okey. So Syafiq ni pun dia naik ke atas. Ke bilik atas. Lepas tu dia menjengah daripada selang beberapa minit macam tu, dia turun sikit daripada tangga atas tu, dan jengah macam ni kan. Mak Long, ada budaknya ada 2 orang. Hush, Pak Long dia kau, habis kau nak buat apa dengan budak tu? Boleh minta 2 botol tak? Botol 2. Betul Hafiz ni nyaut lah. Botol? Kejap. Botol Coca-Cola boleh? Tak kisahlah, boleh. So Hafiz pun ambil lah botol Coca-Cola yang 150ml tu kan, bawa ni atas, bagi dekat si Syafiq ni. Lepas tu dia terdengar bunyi gedeguk kat atas tau. Gedeguk macam orang tengah main kejar-kejar kat atas. Lebih kurang 15 ke 20 minit je tu, turunlah si Syafiq ni ke bawah, bawa 2 biji botol macam ni.
Lepas tu dia pergi jumpa si Hafiz ni. Abang Hafiz, ni botol ni saya dah masukkan budak-budak tu kat dalam ni. Ada 2 ekor ni, dua-dua ni kat dalam ni. Dia tinggal kat belakang ni je. Dia selalu, tapi dia suka main kat sini. Mak bapak dia dah tak ada. Mak bapak dia tak tahu pergi mana tu, yang dia merayap, melilau kat mana-mana ni, kata dia. Macam gitu ke? Si Hafiz ni. Tadi ada borak dengan ni dia adik-beradik. Ni abang, ni adik dia, kat situ. Sudah kau ni. Habis ni nak buat apa dengan botol ni? Pergi buang lah kat sungai. Sungai ke mana ke. Okey. So tengah si Hafiz ni nak bawa keluar botol ni, keluar daripada rumah, tak semena-mena guys, botol tu tiba-tiba jadi panas. Panas macam, bukanlah panas yang macam besi panas ataupun panas yang boleh buat melecur. Dia macam panas suap je tu lah kan. Macam air suam je tu. Dan dia macam beruap kat dalam. So Hafiz macam, betul agaknya. So Hafiz letak dulu benda tu kat tepi. Dia call member dia, ajak teman buat pergi mana-mana sungai yang mengalir pergi sana, pergi buang kan benda tu. Baca apa yang patut, pergi buang benda tu. Itu kejadian dekat rumah Pak Long, yang menunjukkan yang di mana Syafiq ni ada kelebihan. Selain dia boleh nampak benda-benda makhluk halus ni, dia boleh bantu untuk rawat orang, untuk bantu untuk halau makhluk-makhluk halus ni. Okay, banyak lagi lah kisah si Syafiq ni sebenarnya kan. Ada sekali tu dia nampak ada orang kepala kena kapak, ganggu budak-budak kat sekolah. Dia cakap dengan, lepas tu dia jumpa dengan benda tu, jangan ganggu budak-budak ni nak belajar, pergilah tempat lain. Benda tu pun ikut cakap dia, pun ada kan. Syafiq Tapi selang beberapa tahun selepas itu, dia punya hijab dia tu, betul lah kata Wak Sarip, dia punya hijab tu semakin lama semakin kurang, semakin macam menutup lah. Dia jarang nak nampak benda-benda situ. Selalu pun dia boleh rasa je, dia tak nampak. So dia boleh fokus lah pada pelajaran dia. Tapi bila Azman tengok macam itu, seakan Azman rasa yang keluarga dia akan kembali bahagia seperti dulu, meleset. Sebab selepas itu Azman didapati mengidap kanser. Mengidap kanser. Waktu tu ketika umur Syafiq 16 tahun lebih kurang. Dan keluar masuklah si Azman ni ke hospital, menjalani rawatan kemoterapi, macam-macam rawatan lah kan. Ketika Azman menjalani rawatan lah, benda tu seakan-akan datang semula mengganggu kehidupan mereka sekeluarga. Dalam pertengahan si Azman ni menjalani rawatan kemoterapi dia, maknanya tinggal ada beberapa session lagi dia akan habis. Lepas tu doktor pun dah sahkan kanser dia tu semakin pulih dan ada kemajuan dan ada harapan untuk Azman ni sihat. Syafiq kembali seperti dulu, sering sakit kan. Kadang-kadang bapak dia pergi kemo, dia pun ikut sekali, disebabkan dia pun demam, sakit, masuk hospital. Tapi kali ni dia punya sawan dia lebih teruk. Sawan dia lebih teruk daripada yang dulu. Sawan dia tu sampai dia mengerekod buat macam ni lah. Sawan dia macam tu, sampai buat muka dia kedut macam menyerupai muka nenek tua tau. Selepas beberapa bulan Azman menjalani rawatan, dia pun dibenarkan untuk pulang, untuk menjalani rawatan sendiri di rumah je lah kan. Dia ada ubat-ubatan dia bagi, so dia heal diri dia sendiri kat rumah. Waktu tu Azman dah tak bekerja lagi di syarikat konsesi Lebuh Raya tu. Dia cuma sebagai pemandu Grab. Mana dia mampulah, mana dia larat dia buat lah. Kalau dia tak larat, dia tak buat lah Grab tu. Dan isteri dia masih dengan perniagaan cupcake dia, masih meniaga kat rumah. Tapi disebabkan oleh anak dia selalu sakit apa semua, ialah beberapa tahun sebelum tu kan, anak dia sering sakit, dia punya bisnes dia tak berapa nak jalan.
kecil-kecilan setakat makan untuk memenuhi keperluan keluarga tu adalah kan. Jadi si Azman ni dah ada kat rumah, sering ada kat rumah. Jadi dia orang pun banyaklah masa makan bersama-sama keluarga kat rumah. Nak dijadikan cerita satu hari, ketika dia orang makan tengah hari guys. Ketika dia orang makan tengah hari, tengah makanan ni satu keluarga bersila makan. TV tutup apa semua. Tengah makan. Tiba-tiba TV tu pop nyala sendiri guys. TV tu nyala sendiri. Waktu Azman tengok, Azman kata mungkin timer kan, mungkin timer. Syamim, pergi tutup TV jap. Tu si Syamim ni pun bangun, tak banyak soal, bangun pergi tutup TV. Dia off, patah balik makan. Baru nak suap makanan, plop, on lagi. Si Azman ni cakap, Mim, kau bangun, kau off, kau cabut plug. Okay. So lepas tu si Syamim pun bangun. Dia off, dia cabut plug. Dalam perjalanan dia nak pergi ke tempat makan dia balik, masa tu lah tak semena-mena si Syafiq ni meracau. Si Syafiq ni sawan. Tengah-tengah makan, sawan meracau. Sebelum ni, waktu Syafiq ni dah remaja, dia tak sawan sampai berbuih tau. Dia sawan je cuma macam kejang-kejang gitu je. Tapi hari tu berbuih dia punya sawan tu. Dan nak dijadikan cerita lagi, mereka dah tak boleh nak dapat bantuan Wak Sarip. Sebab Wak Sarip dah meninggal dunia 2 tahun yang lepas. So Azman ni buntu. Dia seolah-olah benda tu datang semula mengganggu kehidupan keluarga dia. Jadi Azman ingat pesanan Wak Sarip, kalau jadi benda-benda macam ni, ambil air Yasin dia ataupun air penawar tu, sapukan dekat anak-anak dia, spray-spray kat rumah apa semua, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran kat rumah, solat jemaah sama-sama, solat hajat, macam-macam lah perkara buat kat rumah. Tapi gangguan tetap berlaku kan? Itu TV satu hal. Ada satu kali Junaida tengah masak tengah hari ni, sementara nak tunggu anak dia balik daripada sekolah, masak. Tiba-tiba pintu bilik air tertutup sendiri, ketegang. Pintu bilik air dia pintu plastik tau. Pintu plastik, lepas tu dekat bilik air dia atas ada lubang-lubang angin. So Junaida kata, angin lah. So biar je lah. So Junaida sambung je lah masak. Selang beberapa minit, anak dia si Syifa ni balik daripada sekolah agama. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Dah letak beg tu dulu, terus pergi mandi. Lepas tu tolong Mama hidangkan makanan. Kejap lagi Papa balik, Abang pun balik nak makan. Jom kita makan sama-sama. Okey Mama. So dia letak beg, dia buka baju sekolah dia, dia ambil towel, dia nak pergi mandi. Bila dia nak buka pintu bilik air tu terkunci guys. Bilik air tu terkunci. Junaida kata, siapa pula yang kunci dari dalam? Pintu bilik air tu selak kan? Macam mana boleh kunci dari dalam? Lepas tu si Syifa ni, dia tok pintu. Siapa kat dalam? Tiba-tiba terdengar bunyi jirusan air dari dalam. Waktu Junaida ni pelan-pelan jalan kat Syifa, tarik Syifa keluar daripada rumah, daripada dapur kan? Sebab nak membayangkan pada korang, rumah diorang ni rumah satu tingkat. Okey, dapur tu dekat dengan 2 bilik air lah. Satu bilik air untuk mandi, satu lagi bilik air untuk buang air besar apa semua. Waktu dia tarik tangan Syifa pelan-pelan keluar daripada dapur, duduk kat depan rumah, call Azman lah. Hello, gigi-gigi lah Junaida call Azman. Hello bang, boleh balik cepat tak bang? Ada benda lah bang kat rumah ni, takut lah ada kat dalam bilik air tu. Habis je Junaida call Azman ni, dia letak dia telefon, pintu bilik air tu terbuka guys.
Si Junaida dengan Syifa cuma tengok je. Tapi mujur guys, dia orang tak nampak apa-apa penampakan waktu itu. Cuma Syifa dah tak berani nak pergi mandi lah waktu tu. Dia kata tak apalah mama, busuk pun busuk lah, dan tolong mama hidang makanan apa semua. Jadi mereka dua beranak ni beranikan diri pergi ke dapur, cepat-cepat ambil, masukkan lauk dalam pinggan, bawa keluar, hidangkan. Waktu tu diorang duduk luar je. Duduk luar, tak nak pergi dapur dah. Langsir pintu dapur tu tutup. Tak nak nampak. Dan bila diorang balik, dia cerita pada Azman apa yang terjadi. So Azman dah mula risau lah kan. Dengan sebelum-sebelum ni ada kejadian rumah dia tiba-tiba macam ada air hitam turun daripada bumbung kan, seolah-olah macam bumbung rumah dia bocor. Bila panggil plumber kata tak ada apa-apa, okey. Kadang-kadang waktu tengah malam, tengah tidur, tiba-tiba dengar ada orang berjalan dekat ruang tamu. Macam-macam benda yang diorang ni lah. Lepas tu Azman ni macam buntu. Apa nak buat kan. Macam-macam dah ada dia buat. Dia spray. Lepas tu ada panggil buat orang masjid buat tahlil kat rumah dia, apa semua. Memang macam-macam dia buat. Pada satu hari, si Azman ni dia gagahkan diri dia jugalah. Waktu tu dia dah habis lah. Dia dah habis buat kemoterapi dia apa semua. Dia dah nampak sihat sikit. Dia gagahkan juga diri dia. Dia on Grab dia nak jalan. So kebetulan jiran lat 5 rumah depan rumah dia ni yang menempah dia punya Grab tu. So Azman ni tanyalah pada jiran dia, nak pergi mana bang? Oh ni nak jumpa dengan Tok Aki. Tok Aki? Jauh ni bang, kat Bandar Tenggara. Itulah. Tak apalah, jalan dulu, nanti cerita. Okey. So jiran dia sepanjang perjalanan ni, jiran dia pun ceritalah. Jiran dia ni buka perniagaan, terkena sihir, benda orang hantar santau dekat kedai dia. Lepas tu gitu gedebak-gedebuk, dia terjumpa dengan Tok Aki. Dan sekarang ni Tok Aki yang tengah merawat dia, benda semua, satu keluarga lah. Dan nampaknya Tok Aki punya rawatan alhamdulillah terbukti berkesan lah. Dan santau dan sihir tu dapat ditepis lah oleh Tok Aki ni. Oh, waktu tengah mandu tu lah Azman kata, oh macam tu. Okay, Azman tu mandu dia diam je kan. Dia diam. Lepas tu sekali-sekali dia berborak dah. Tapi taklah berborak pasal benda tadi. Sampai kat rumah Tok Aki tu, dia turunkan penumpang dia lah, turunkan jiran dia. Lepas tu Azman kata dengan jiran dia lah, bang, boleh tak saya nak join tengok? Boleh, jom lah. Jiran dia tu cakap lah. Jiran dia memang baik, memang kenal baik lah kan. So si Azman ni pun tengok lah rawatan Tok Aki ni. Sebab dia dah lama cari perawat yang boleh merawat keluarga dia kan. Ni mungkin kalau okey, Azman kata dia akan bawa keluarga dia ke sini lah. Jadi dia tengok lah Tok Aki ni berubat. Bila dia tengok Tok Aki ni berubat, dia lebih kurang cara berubat dia dengan wak sarip tu kan. Lebih kurang je cara dia dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan apa, ada gunakan kayu, ada macam gunakan kayu, apa benda macam itulah. Untuk yalah, itu untuk tools dia untuk menghalau benda-benda ni kan. Jadi Azman pun tak nak tunggu lama. Dia ambil je lah nombor telefon Tok Aki tu. Dia ambil nombor telefon Tok Aki, dia pun balik. So malam tu lepas solat isyak, Azman pun call Tok Aki. Azman call Tok Aki. Dia ceritakanlah segala-galanya apa yang dah terjadi pada keluarga dia selama ni. Dan Tok Aki kata, Mari datang sini, InsyaAllah aku boleh bantu. Tengok apa yang aku boleh bantulah. Kau datang sini. Okay. So malam berikutnya, tak berlengah, si Azman pun bawa lah keluarga dia jumpa dengan Tok Aki. Okay, cut short story Sampai rumah Tok Aki ni, Tok Aki dia ada beberapa fasa lah rawatan dia. Dia bukan datang-datang terus halau ke apa benda. Dia akan scan dulu seorang-seorang. Okay, cara dia scan, dia ambil satu kaca kayu. Aku tak ingat kayu dia tu kayu apa kan? Tapi kayu ni dia akan
garit ni dekat seorang demi seorang, seorang-seorang lah ahli keluarga dia dekat tetap dekat kaki, kat ibu jari kaki gini, jari kaki macam ni. Tapi kalau dia punya cara dia akan baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau dia tarik lepas tak ada apa-apa, maknanya orang tu tak ada apa-apa lah, tak ada gangguan lah. So yang start dulu adalah Syarif, yang start dulu adalah Azman. So Azman dia check apa benda semua, lepas tak ada apa masalah. Lepas tu anak dia Syamim pun lepas, Syifa pun lepas. Tapi sampai dekat Syafiq, baru cuba yang pertama dia tarik kat ibu jari kaki dia macam ni, dah sangkut. Lepas tu menjerit-jerit si Syafiq ni, Sakit. Padahal kayu je tarik-tarik macam tu kan. Lepas tu si Tok Aki ni cuma gangguk-gangguk je lah. Dah pergi duduk tepi sana. Lepas tu datang pula Junaidah. Junaidah ni tiba-tiba berpeluh. Macam peluh seram peluh itulah. Cuba juga tarik kaki, masukkan baca-baca ayat suci Al-Quran, masukkan kayu kat ibu jari kaki macam ni. Okey, nak tarik lah. Tarik, sangkut juga. Tiba-tiba je Pak Tok Aki cakap, aku dah agak dah. Dia cakap macam tu. Betul Azman tersentak lah. Apa yang Tok Aki dah agak? Aku tak tahulah benda ni betul ke tidak ke. Tapi tak apa, bagi aku masa untuk scan dulu. Bagi aku masa nanti kalau jadi apa, kalau dah dapat jawapannya nanti, aku akan bagi tahu korang lah. Tapi rawatan ni korang untuk pertama kali ni aku setuju untuk rawat korang. Tapi boleh ke korang datang sini setiap 2 malam sekali? Jauh ni korang dari Skudai ke Bandar Tenggara ni. Demi untuk keluarga kami sihat semula, Tok Aki, saya sanggup, Tok Aki. Okey, kalau gitu alhamdulillah kita akan, insyaAllah lah kita akan mulakan rawatan tu 2 hari yang akan datang lah. Okey. So diorang pun buat rawatan. Tiap 2 hari dia akan datang. Tok Aki ternyata memang seorang perawat yang hebat lah. Dan dalam masa beberapa hari dia dapat scan apa benda sebenarnya yang mengganggu dia. Okey. Kali ni dia tak fokus kepada Syafiq. Dia fokus kepada Junaidah. Kan? Dia cuba juga tarik benda yang sentiasa mengganggu diorang sekeluarga ni untuk berhadapan. Okay, selepas beberapa minggu diorang merawat ni, berapa minggu tau, baru Tok Aki dapat panggil benda tu untuk berinteraksi melalui Junaidah. Cara dia macam mana guys? Biji hitam letak dekat bawah ibu jari kaki, picit sambil dia baca bacaan ayat suci Al-Quran lah. Tiap kali Junaidah kena macam itu guys, dia meraung guys, meraung sekuat-kuatnya. Sakit. Wah. Dan yang paling best sekali, Junaidah ni dulunya tak pernah masuk pertandingan silat atau apa-apa, apatah lagi silat gayung. Tapi dia boleh buka pencak silat depan Tok Aki. Sakit. Sesekali dia menumbuk-numbuk, macam nak menumbuk Tok Aki, tapi macam gitu je lah, tak adalah kena pada Tok Aki tu. Tok Aki pun teruskan lah. Kau ni siapa sebenarnya? Kau ni nak apa? Untuk Tok Aki baca lagi ayat, baca lagi. Okey, kalau kau tak nak bagi tahu tak apa, kau sakit. Setiap kali buat rawatan dia akan jadi macam tu. Dia tak, lepas tu dah dia ada 3 sesi tau. 3 kali dia buat macam tu. Kali ketiga hilang. Kali ketiga hilang. Sampailah satu masa ni, selepas sebulan dia buat rawatan ni, Tok Aki panggil Azman. Man, malam ni aku akan buat yang ekstrim sikit kat isteri kau.
Aku harap malam ni kau bawa anak laki kau, ataupun bawa ekstra tangan. Maksud dia ekstra orang lah untuk bantu. Kenapa Tok Aki? Kau ikut je cakap aku. Okey. So malam tu Azman bawa anak laki dia semualah. Sifat pun ikut sekali. Bawa Pak Ngah dengan seorang lagi Pak Long dia datang sekali. Okey. Malam tu ladi hitam lebih sikit malam ni. Ladi hitam lebih sikit malam ni. Lepas tu sementara Junaida bersiap-siap lah, pakai tudung apa benda semua kan, untuk jalani rawatan, Tok Aki cerita. Aku rasa benda yang sering mengganggu ni benda yang berada dalam ahli keluarga korang juga ni. Benda dalam ahli keluarga korang? Ahli keluarga kami? Ya. Aku rasa ni pendamping. Lepas tu Pak Ngah macam terkebil-kebil. Pak Ngah ngangguk. Seakan-akan dia macam tahu sesuatu. Tapi tak apalah, kita cuba. Kita cuba malam ni. Tengok macam mana. InsyaAllah saya cuba yang terbaik lah. Okay, so Junaida pun dah bersedia lah nak menjalani rawatan. So malam tu Tuku Mak Kamil lah baca ayat-ayat suci Al-Quran. Tok Aki ni baca. Pam, dia ambil ibu jari kaki, tarik. Okay, malam ni kau nak datang tak? Kau nak bagi tahu tak kau ni siapa? Dan Tok Aki cakap, kalau tak kau sakit ni. Si Junaida tu terus Baiklah. Aku dah. Lepas tu benda ni pun bagi tahulah dia tu siapa kan. Aku disuruh mengganggu keluarga ni. Siapa yang suruh kau? Tok Aki cakap. Ketua aku. Siapa ketua kau? Tok Aki kata, siapa ketua kau? Ketua aku pendamping pada keluarga ni. Dia ada tak kat sini malam ni? Ada. Dia kata. Sekarang ni kau nak keluar tak? Aku nak keluar. Sakit. Kata dia. Kau nak keluar lalu mana? Mulut. Waktu Junaida pun muntah tapi tak adalah muntah jarum apa benda. Dia just muntah biasalah, makanan tu. Muntah. So benda tu dah keluar. So now benda paling mencabar, nak panggil ketua dia datang. Buatlah. Tok Aki baca ayat suci Al-Quran. Dia ambil lah dia hitam lebih sikit. Okay, dia picit lagi kat kaki Junaida. Junaida pun meraung. Tapi masa ni suara Junaida meraung, bang sakit bang. Tiba-tiba Junaida diam. Tiba-tiba dia lompat. Dia tumbuk lantai. Bang. Lepas tu dia tengok muka Tok Aki. Kau nak kenapa? Nak marahkan aku? Kau ni siapa? Aku dah ada perjanjian di mana aku akan jaga keluarga ni 7 keturunan. Jadi siapa yang berjanji dengan kau? Nenek dia ni. Nenek siapa? Nenek Junaida. Sakit. Tiba-tiba suara yang tadinya garau tiba-tiba macam, yelah macam sakit. Lepas tu dia macam merayu sesuatu. Tolong lepaskan aku. Tolong. Aku cuma menjalankan amanah untuk melindungi keluarga ni. Tuan kau tu dah mati. Tuan kau tu dah meninggal. Kenapa kau nak sangat jaga si Junaida ni? Junaida ni budaknya baik. Dah tu kau dah tahu budak ni baik, kenapa kau bagi dia orang sakit? Kenapa kau selalu kacau-kacau dia orang?
Aku nak mereka rasakan yang kehadiran aku. Aku nak perhatian diorang. Sakit. Jadi kenapa Junaida? Junaida ni budaknya baik. Mukanya iras-iras dengan tuan aku. Lepas tu Tok Aki macam terkebil-kebil kejap lah. Habis sekarang ni kau nak keluar tak? Aku keluar. Dan kau nak boleh janji dengan aku yang kau tak ganggu lagi keluarga ni? Tiba-tiba Junaida jatuh. Pong. Tu Tok Aki kata, kuat benda ni, kuat. Tak boleh habis malam ni juga ni. Rawatan ni kena berterusan. Tak boleh sekali dua. Habis benda tu dah keluar ke Tok Aki? Dia licik Azman. Mungkin malam ni kata dia nak keluar, dia tak nak ganggu. Tapi dia akan datang balik nanti. Kenapa pula macam tu? Sebab perjanjiannya adalah 7 keturunan waris keluarga ni. Habis apa yang kita kena buat? Kuatkanlah iman kau, Azman. Teruskan apa yang Tok Aki pesan. Dan teruskan pada arwah. Macam mana arwah Wak Sarip cakap dekat kau tu, kau teruskan. Teruskan bacaan-bacaan Al-Quran. Teruskan solat berjemaah dekat rumah. Baiklah. Terima kasih Tok Aki. Tapi macam mana dengan isteri saya Tok Aki? Alhamdulillah, malam ni dia dah okey sikit lah ni nampaknya. Kan? Macam inilah. Selepas ni tak perlulah lagi datang 2 hari sekali. Datang seminggu sekali. Kita cuba rawatkan isteri dengan anak kau. Baiklah. So malam tu diorang pun balik sampai kat rumah. Pak Ngah, Pak Long semua ada kat rumah tu lah. Lepas tu Azman ni tanyalah, Pak Ngah, tadi saya nampak Pak Ngah macam tahu sesuatu. Muka Pak Ngah tu. Tu Pak Ngah pun buka cerita lah. Dia macam ini ceritanya Man. Ini menurut cerita orang-orang tua aku lah. Kau pun tahu sendiri kan mak aku bidan kampung ni. Dan banyak cerita-cerita tentang keluarga dalam kampung ni mak aku tahu. Sebenarnya Man, keluarga Junaida ni dulu atuk dia pernah buat perjanjian dengan satu makhluk. Makhluk apa aku tak tahu. Tapi dia buat perjanjian di mana makhluk ni akan jaga 7 keturunan anak cucu dia. Si Azman ni diam lah. Macam wow. Jadi Man, benda yang selama ni mengganggu keluarga kau ni adalah pendamping kepada atuk Junaida ni. Dan dia sekarang sedang berlega-lega mencari siapa warisnya. Cik Azman macam speechless, tak tahu nak cakap apa. Kan, dia cuma terpandang muka anak dia, pandang muka isteri dia. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni kalau dia sedang mencari waris? Kita percayalah bahawa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Pelindung, dan pendamping tu juga adalah makhluk Allah. Okay? Kuatkan iman Man. InsyaAllah Pak Ngah, Abang Long akan sentiasa ada untuk bantu Man dan keluarga. Terima kasih Pak Long. Terima kasih Abang Ngah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay guys, selepas itu Junaida Azman teruskan rawatan dengan Tok Aki. Dan Alhamdulillah selepas itu
Junaida beransur-ansur pulih, kan? Azman pun dah semakin pulih daripada sakit kanser dia tu. Syafiq pula dah semakin okey, dan dah ambil SPM apa semua dah okey. Syamim Sifat semua pun dah okey. Cuma sesekali mereka adalah dengar benda-benda yang pelik-pelik kan, tapi dah tak se-ekstrim dululah. Dan sehingga sekarang, menurut Wak Long, si penulis cerita ni, Azman dan Junaida masih lagi mencuba merawat untuk memisahkan antara pendamping yang ada tu dengan diri mereka lah, dengan keluarga mereka. Nak pisahkan dengan dalam rawatan lagi. Dan kita doakanlah supaya keluarga Azman ni sembuh, kan, dan dijauhi daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang tak sepatutnya lah mengganggu. Macam itulah guys cerita dia. Okay guys, itu saja cerita yang aku dapat sampaikan pada malam ini. Aku harap kita dapat sesuatu lah daripada cerita ni, kan. Dapat sesuatu tu maksud aku dapatlah pengajarannya, dapatlah iktibarnya daripada cerita tu, kan. Moga-moga kita ni dilindungi Allah sentiasa lah. Rasa itu saja untuk video kali ni. Dan pada korang yang nak berkongsikan cerita-cerita seram ataupun kisah misteri ataupun kisah mistik yang pernah korang lalui, boleh hantarkan ke mana-mana DM social media aku yang ada dekat bawah ni. DM je, jangan risau, aku tak makan orang lah. Kan, korang DM je kat situ, InsyaAllah aku akan baca dan aku akan sampaikan melalui cara penceritaan aku sendiri, melalui channel ni lah, kan. Itu satu cara, DM dekat aku punya social media. Cara yang kedua, korang boleh hantar cerita tu dekat Gmail, dekat aku punya email lah, acapsitukancerita@gmail.com, ataupun korang boleh join aku punya Telegram channel di Bilik Seram Si Tukang Cerita. Cari kat sana, join kita orang punya group, and then korang boleh hantarkan cerita korang kat sana. Nak hantar voice chat ke, nak hantar chat typing chat pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright. So guys, bertemu kita lagi di video-video aku yang akan datang, InsyaAllah. Aku doakan korang semua sentiasa sihat dan gembira bersama keluarga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. #. Seram tak?